Premis terbabit beralamat di Batu Satu, Jalan Langgar, Alustar, Kedah itu dipercayai menjual barangan tiruan berjenama terkenal. Seorang lelaki dipercayai pemilik premis berusia 30-an turut ditahan untuk disoal siasat di bawah Seksyen 82 Akta Perihal Dagangan 2011 kerana kesalahan menjual barangan tiruan. Biar cantik dan bergaya meskipun jenama tiruan. Atas permintaan pengguna, kesempatan itu diambil sindiket barangan tiruan menjual beg tangan tiruan berjenama dengan harga jauh lebih rendah berbanding harga barangan asal. Kedegilan peniaga barangan elektronik tiruan di ibu negara yang muncul seperti cendawan selepas hujan seolah-olah menggambarkan mereka tidak takut pada undang-undang. Walaupun puluhan operasi dan serbuan dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK, ia tidak mampu membendung peniaga yang terus menjual barangan haram itu secara terbuka. Penjual yang ditemui memberi alasan walaupun premisnya pernah diambil tindakan, mereka tetap meneruskan penjualan berikut dan mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan. Selamat sejahtera. Kami sekumpulan akan membincangkan tentang isu barangan tiruan yang semakin mengganas pada era ini. Isu barangan tiruan semakin hari semakin meningkat, di mana keadaan ini telah mewujudkan rasa bimbang kepada semua orang. Mari kita lihat apakah itu barang tiruan. Barang tiruan bermaksud barang yang dihasilkan oleh perniaga kepada pengguna apabila pengguna meminta sesuatu barangan asli yang mempunyai permintaan yang tinggi. Sebagai contoh, kebanyakan peniaga akan menghasilkan barangan tiruan seperti ubat, alat ganti, pakaian, alat elektrik dan sebagainya. Kita sebagai pengguna akan berasa sukar untuk percaya bahawa barang keperluan yang kita beli sebelum ini adalah barang tiruan. Barang tiruan tidak semestinya barang yang berjenama, malah perkara ini turut berlaku pada barang yang murah. Hal ini kerana rupa barang tiruan tidak mempunyai sebarang perbezaan dengan barang asli. Oleh itu, kita akan membincangkan apakah punca yang berlaku serta langkah untuk mengatasi masalah ini serta sumber ilmu yang digunakan untuk mengenal pasti punca dan langkah permasalahan ini. Bagaimana kita akan menilai kebolehpercayaan sumber-sumber serta kaedah memperolehan ilmu yang digunakan dan apakah justifikasi dan rasional mengapa kaedah tersebut digunakan. Saya akan menerangkan punca yang berkaitan isu barang tiruan yang semakin mengganas pada era ini. Punca yang pertama adalah kemunculan sikap masyarakat yang suka mengagung-agungkan barang berjenama. Ini kerana pada zaman moden ini, barang berjenama semakin meningkat dan bertambah di pasaran. Barang berjenama boleh didapati dalam bentuk pakaian, makanan, aksesori dan sebagainya. Penggunaan barangan berjenama juga dapat menunjukkan taraf hidup seseorang itu. Oleh itu, mereka yang kurang berkemampuan sanggup membeli dan menggunakan barang tiruan untuk kepuasan mereka sendiri bagi kelihatan mewah dan elegan. Sebagai contoh, beg tangan wanita yang berjenama tiruan seperti Coach, Bonia, Prada dan sebagainya dijual dengan harga yang murah, walhal harga di pasaran tersebut adalah mahal, iaitu hampir mencecah belasan ribu ringgit.
Punca yang kedua adalah permintaan yang tinggi kerana harga yang rendah. Ini kerana penjualan barang tiruan yang murah di pasaran menyebabkan permintaan melonjak tinggi dan bentuk fizikal sesuatu produk tiruan tersebut hampir sama dengan produk asli. Ini kerana terdapat juga barangan tiruan yang berkualiti tinggi dan dapat dibahagikan dalam bentuk grade, iaitu grade A, B dan C serta premium. Selain itu, modal yang digunakan untuk mencipta dan membentuk sebuah beg barang tiruan itu adalah dengan menggunakan modal yang rendah. Yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Ini kerana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna tidak mencukupi kaki tangan untuk menguruskan kes tersebut. Bahkan terdapat segelintir kaki tangan yang menerima rasuah semasa menjalankan tugas mereka. Ini kerana terdapat penguatkuasa hanya bertindak apabila mendapat laporan sahaja yang menyebabkan terdapat ramai penjual baharu yang lebih berani untuk menjual produk tiruan di pasaran. Oleh itu, penjual akan menggunakan pelbagai kaedah seperti sosial media, pasar borong dan sebahagiannya untuk meneruskan barang tiruan tersebut. Sewaktu pandemik COVID-19 ini, kebanyakan penjual menjual di atas talian seperti Instagram, Facebook untuk mendapatkan keuntungan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sekarang saya ingin membentangkan mengenai langkah-langkah penyelesaian bagi isu barangan tiruan yang semakin mengganas pada era ini. Antara langkah-langkahnya ialah penguatkuasaan undang-undang diperketatkan dengan tingkatkan lagi tangkapan dan rampasan bukan sahaja kepada peniaga, malahan kepada penyilang dan pengedar itu sendiri. Pihak berkuasa perlu lebih proaktif lagi supaya barangan tiruan ini tidak terus berleluasa di pasaran dan menjejaskan pendapatan para penjual serta menjatuhkan nilai barangan tulen. Sebagai contoh, usaha dari pihak KPDNKK yang melakukan operasi secara bersendirian dan turut mengadakan operasi secara besar-besaran bersama agensi lain seperti Kastan Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan pihak berkuasa tempatan untuk menangani isu penguatkuasaan harta internet secara terancam dan berterusan. Selain itu, pihak kerajaan menubuhkan beberapa akta yang berkaitan dengan barangan tiruan seperti Akta Hak 1987 dan Akta Perihal Dagangan 2011. Akta ini dibuat bagi menyedarkan masyarakat bahawa penjualan barangan tiruan adalah salah di sisi undang-undang. Sampai itu, mengenakan denda yang berpatutan atau dipenjarakan untuk beberapa tahun untuk memberi keinsafan kepada pesalah. Sekali, mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya penggunaan barangan tiruan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, usaha yang dilakukan KPDNKK untuk meningkatkan tahap kesedaran ini melalui pelbagai cara, termasuklah menayangkan iklan di media massa seperti televisyen, radio dan pawagam, menjalankan program outreach kepada pelbagai lapisan masyarakat seperti siri jelajah ke sekolah rendah, seminar kepada menengah dan IPT, serta penjualan karnival barangan tulen kepada orang awam. Setakat ini saja penjelasan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan membentang tajuk sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu, dan kumpulan saya memilih isu barangan tiruan. Sumber yang pertama adalah sumber daripada hadis. Menurut hadis, barangan tiruan ialah barangan yang dicuri reka dari pencipta yang sebenar tanpa izin, dan hal ini sama dengan perbuatan mencuri. Islam melarang umatnya mencuri kerana mencuri adalah haram. Hadis Nabi yang bermaksud, janganlah seorang dari kamu menjual atas barangan jualan orang lain. Seterusnya, sumber daripada sudut undang-undang pula menceritakan pengedaran
dan penjualan barangan tiruan boleh dihukum mengikut Seksyen 8 Pidana Dagangan 2011 yang memperuntukkan denda maksimum untuk syarikat sehingga RM15,000 bagi setiap barangan. Manakala individu dikenakan denda sebanyak RM10,000 bagi setiap barang atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, sumber daripada sudut perniagaan menceritakan tentang pemalsuan dokumen atau cetak rompak bermaksud meniru dan menghasilkan kerja menggunakan hasil kerja orang lain. Biasanya, aktiviti ini dilakukan adalah untuk mengaut keuntungan dengan cara yang salah di sisi undang-undang. Contohnya, kejadian seperti ini memang selalu terjadi tidak kira di peringkat bawahan, amatur, malahan di peringkat profesional dan ia terjadi di hampir semua negara. Di setiap negara sudah tentu mempunyai undang-undang untuk membendung masalah ini daripada berlaku. Kesimpulannya, sumber yang lebih tinggi dan patut diikuti ialah sumber menurut hadis kerana sebagai umat Islam, kita perlu menjalani kehidupan mengikut Al-Quran dan hadis. Sumber ini juga disahkan oleh fatwa dari Persatuan Ulama Fiqh Sedunia dalam masalah ini. Seterusnya, saya akan terangkan bagaimana menilai kebolehpercayaan sumber tersebut. Makna kata lain, cara untuk menilai sama ada ilmu yang diperolehi atau sumber yang diperolehi betul atau tidak. Yang pertama ialah selidik kandungan sumber yang diperolehi sama ada menepati ketetapan Al-Quran dan hadis, akal fikiran dan lain-lain. Kaedah yang kedua ialah membuat soal sidik kepada tokoh-tokoh ilmuwan, ahli-ahli falsafah dan ahli-ahli yang mahir dalam bidang perniagaan untuk mengetahui sumber yang diperolehi adalah benar atau tidak benar. Kaedah yang ketiga ialah merujuk Al-Quran dan hadis. Kerana dalam Al-Quran dan hadis pun ada menceritakan tentang hukum menjual beli. Menurut hadis Nabi SAW, janganlah seseorang daripada kamu menjual atas barang nama orang lain. Menurut Persatuan Ulama Fiqh pula, masalah ini haram bagi setiap yang meniru barangan orang lain tanpa meminta izin daripada hak penciptanya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Persoalan yang menjadi tanda tanya dalam isu ini adalah kenapa barangan tiruan semakin banyak dikeluarkan dan dijual. Hal ini disebabkan kerana kemunculan sikap pembeli yang suka meragungkan barangan berjenama, terutamanya dalam kalangan masyarakat yang tidak berkemampuan dan berpendapatan rendah. Sikap mereka yang ingin bergaya dan merasa tercabar dengan mereka yang mampu untuk membeli barang berjenama ini memberikan satu tindakan bagi golongan yang tidak berkemampuan ini untuk menjadi sepertinya, sekaligus memberikan kepercayaan kepada mereka bahawa penggunaan barang berjenama meningkatkan imej dan status. Oleh hal demikian, mereka juga menganggap pembelian barangan tiruan ini dapat mengisi kepuasan diri mereka untuk berhadapan dengan masyarakat lain. Selain itu, hal ini juga berlaku disebabkan oleh penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Penguatkuasaan oleh pihak yang terlibat sangatlah lemah dan mereka hanya mengambil cakna apabila menerima laporan sahaja tanpa membuat siasatan soal isu barangan ini yang semakin berleluasa. Apabila kegiatan ini tidak dikawal dengan sebaiknya, maka akan melibatkan jumlah yang terlibat menjadi lebih banyak. Hal ini kemungkinan juga disebabkan kekurangan kaki tangan KPDN dan apatah lagi wujudnya masalah rasuah dalam kalangan penguatkuasaan undang-undang yang tidak dapat dikawal dengan berkesan.
Saya nak kongsikan satu isu yang baru sahaja berlaku baru-baru ini, yang mana ada seorang individu telah menghasilkan produk tiruan daripada Insta Famous yang terkenal dengan produk barunya iaitu sambal penyet Khairul Amin. Individu tersebut telah menipu ramai orang dengan mengatakan bahawa dia menjual sambal penyet yang ori. Namun sambal penyet yang dijualnya adalah hasil tiruan daripada sambal penyet Khairul Amin. Hal ini telah diselesaikan dengan cara baik dan individu tersebut telah pun mengakui salah. Jadi, apakah hukum dalam Islam mengenai isu barangan tiruan ini? Fatwa dari Persatuan Ulama Fiqh Sedunia dalam masalah ini ialah haram bagi sesiapa yang meniru barangan orang lain tanpa izin dari penciptanya. Barangan yang dimasukkan di sini ialah barang yang menjadi hak cipta terpelihara. Orang yang memprodukkan barangan tiruan seolah-olahnya seperti mereka menipu pengguna dengan jenama yang diberikan. Islam sangat melarang umatnya menipu, seperti mana hadis Nabi yang bermaksud, barang siapa menipu kami maka bukanlah dari golongan kami. Dan adakah undang-undang menyokong pembuatan menjual barangan tiruan ini? Tidak, kerana ianya adalah satu kesalahan, malah terdapat peruntukan undang-undang yang jelas di bawah Akta Perdagangan 1972. Jika sampai kesalahan, mereka yang menjual barangan tiruan boleh dikenakan denda Rm100,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Secara keseluruhannya, masalah barangan tiruan memberi kesan yang sangat buruk terhadap sebuah negara. Justru itu, langkah-langkah yang proaktif perlu dilaksanakan dengan segera supaya negara tidak terjejas dengan lebih teruk lagi pada masa akan datang. Kesimpulannya, pendidikan kepenggunaan amat penting dalam membentuk masyarakat yang dinamik dan harmoni. Justru kita perlulah mengambil inisiatif untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang konsumerisme agar tidak terus ditipu oleh peniaga yang seperti harapkan pangah pakar makan padi dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengeluar dan penjual yang mematuhi etika amalan perniagaan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Oleh itu, komitmen yang tinggi daripada semua pihak harus digembleng. Semoga usaha ini dapat mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Di samping itu, pihak-pihak yang berkenaan seperti Persatuan Pengguna dan FOMKA haruslah sentiasa memantau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pengguna agar pengguna tidak terus ditindas atau ditipu oleh lintah darat yang hanya tahu mengisap darah orang lain tanpa memikirkan natijahnya. Diharapkan kerjasama yang padu antara pengguna dan pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan ini dapat membanteras masalah kecurangan dalam kalangan peniaga dan pengeluar. Marilah kita bersama-sama berganding bahu supaya semua pihak mengambil serius dan bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Semoga keharmonian dan kesejahteraan hak-hak pengguna terus dijaga dengan baik. Itu saja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.